أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mengiktikadkan bahawa Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat, mengajak dan menyeru mereka itu menyembah Allah, bukan menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul, yakni dengan memerintahkan dan menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah menyembah taghut, yakni syaitan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. Maka di antara mereka yang menerima seorang Rasul itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang ke-10, yakni mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang Rasul bagi tiap-tiap umat, mengajak yang mana tugas Rasul ini kita juga beriktikad bahawa Rasul yang Allah utuskan ini yang mana mereka mengajak dan menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku sebagai Rasul, kalau dia tugas dia tidak mengajak manusia kepada menyembah Allah, maka dia bukanlah Rasul. Dan takkan pula bila disebut Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir, dan maka selepas daripada Nabi Muhammad tidak ada lagi dah Rasul-Rasul. Kalau yang mengaku dia sebagai Rasul, maka tak boleh kita terima dah. Dan kita beriman setiap umat Allah hantarkan seorang Rasul untuk membimbing, mengajak manusia yang berada dalam kesesatan kepada jalan yang benar, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berakhir dengan Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi dah nabi-nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku ada, itu bukan, tak kira lah apa kelebihan yang ditunjukkan, dan nak buktikan juga tentang dia itu Rasul, macam-macam kelebihan yang ditunjuk, dah tak ada dah. Walaupun dia berhujah, dia kata orang Arab Allah hantarkan Nabi Muhammad di kalangan orang Arab,
sebagai Rasul utusan. Tapi takkan di kalangan orang Melayu tak ada Rasul pula, maka dia mengaku dia sebagai Rasul yang diutuskan di kalangan orang Melayu. Tak selalu terima lah. Kecuali kalau dia nama Muhammad Rasul bin sekian-sekian, betul lah. Tapi bukan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Baik. Jadi tugas Rasul ini mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengubah penyembahan manusia yang berbentuk penyembahan kepada taghut, penyembahan kepada syaitan, penyembahan kepada berhala-berhala, termasuklah penyembahan kepada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, penyembahan kepada matahari. Kita tengok matahari itu hebat, mencerahkan muka bumi, dialah yang menciptakan alam, maka mengajak pengikut dia untuk menyembah matahari. Jadi Rasul-Rasul ini mengubah penyembahan begitu kepada penyembahan yang Maha Esa. Maka sebahagian di kalangan manusia yang Allah sebut dalam Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sampai akhir ayat tadi itu, sebahagian daripada manusia yang mana mereka ikut beriman, mengubah daripada penyembahan berhala kepada penyembahan yang Maha Esa, ikut taat. Ada sebahagian lagi yang mereka ini kekal dalam kedegilan mereka, kekal dalam penyembahan mereka terhadap mengikut penyembahan untuk nenek ataupun untuk nenek moyang mereka, yang mana mereka kekal di dalam kesesatan. Allah dah turunlah panduan Al-Quran, Allah turunkan, Allah hantarkan Rasul untuk menjadi penerang, menjadi membahas ataupun menerangkan dengan lebih detail kaitan dengan keimanan kepada Allah. Tapi sebagai manusia yang dia cuba berpaling, yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tutupkan mereka daripada hidayah, maka mereka berada dalam keadaan kesesatan, kekal dalam keadaan kekufuran. Ada yang dalam kekufuran tapi dia dapat penerangan, penjelasan tentang keindahan, kebenaran Islam itu, maka dia terima. Sebagai contoh Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, sebelum dia beriman, dia berada dalam keadaan kekufuran. Begitu sikap dia dan sebagainya kita baca dalam sejarah. Tapi bila mana dia mendengar, mengamati, memahami akan petunjuk ataupun ayat yang Allah turunkan, dalam masa yang sama Allah berikan, Allah bukakan pintu hidayah kepada dia, maka dia menjadi seorang yang bukan sekadar beriman kepada Allah, bahkan menjadi seorang khalifah yang menyambung tugas Nabi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, wa ma arsalna min qablika bir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Oleh itu beribadahlah kepadamu. Ya Allah kuatkan lagi dalam surah dalam surah Al-Anbiya kaitan dengan tak ada seorang rasul melainkan kepada mereka Allah wahyukan kepada mereka supaya bagi tahu kepada orang lain agar mereka ni menyembah bahawasanya Allah itu yang Maha Esa, dan dialah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, dan dialah yang selayaknya disembah. Jadi semua Nabi dan semua Rasul kita kena beriktikad bersifat sedemikian. Jangan ada satu pun dalam diri kita merasakan was-was. Betul ke Nabi Nuh mengajak kepada, betul ke Nabi Ibrahim mengajak kepada penyembahan kepada Allah, sedangkan bapa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menjadi tukang membuat berhala-berhala ni. Jadi tukang cipta, tukang reka berhala-berhala, takkan
Nabi Ibrahim boleh ubah pula penyembahan ayah dia tu. Kan? Jangan ada sedemikian. Bila disebut tentang para rasul dan para nabi yang Allah utuskan, mereka ni kita kena iktikad bahawasanya tugas mereka ini memang mengajak manusia, mengubah pemikiran manusia daripada penyembahan taugut, penyembahan berhala, penyembahan yang zaman kegelapan mereka, kepada penyembahan yang Maha Esa. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengutuskan rasul-rasulnya, di antaranya iaitu Nuh, Hud, Saleh dan Syuaib, untuk mengajak dan menyeru kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Surah Mu'minun. Dan demi sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, wahai kaumku, ya kaum. Dia panggil kaum dia, dia menyeru pada kaum dia, sembahlah kamu akan Allah. Sembahlah kamu akan Allah, sebenar-benarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Tapi adakah semua yang Nabi Nuh seru pada pengikut itu, adakah semuanya beriman? Tak. Sebahagian sahaja, sedikit, sesuku sahaja yang beriman. Malah termasuklah juga siapa yang turut tidak beriman. Kisah Nabi Nuh, termasuk isteri dan anaknya juga turut tidak beriman. Sehingga kan Allah bagikan pesanan supaya nak mengajar kepada manusia ini tentang kedegilan mereka. Allah akan hantarkan satu banjir besar. Pun bila dikhabarkan oleh Nabi Nuh, semuanya tak percaya. Sampailah peringkat bila mana Allah arahkan Nabi Nuh mencipta kapal yang besar, bahtera yang besar, pun dijadikan bahan ejekan. Mau tak ejek, orang buat kapal biasanya dekat tepi-tepi sungai ataupun tepi-tepi laut. Tapi Nabi Nuh buat kapal di puncak bukit. Tapi bagi orang yang berfikir, bila Nabi seorang Rasul itu buat sesuatu perkara yang agak pelik, maknanya di situ akan ada satu benda yang besar pasti berlaku. Itu bagi orang yang berfikir. Orang yang tak berfikir, dia kata Nuh ni ngaruk dah ni, orang buat kapal, dahlah ajak orang sembah Tuhan yang tak boleh dilihat satu. Lepas tu pula dahlah buat kapal pula buat atas bukit. Tak kerja gila lagi ni. Maka dia orang kata Nuh dah gila. Sampailah ke peringkat bila hujan dah mula turun, banjir dah mula naik, itu pun masih lagi sebahagian yang fikir, tak apa, kami boleh je berenang pergi ke tempat yang lebih tinggi, tak apa, kami boleh je berenang dalam lautan ini. Akhir sekali habis tenggelam. Itu salah satu contoh. Dan masih lagi tidak. Itu pun dirakamkan kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Sampailah kepada hari ini cerita-cerita sedemikian, pun masih ada sebahagian daripada manusia yang tak boleh terima, tak nak beriman. Tapi tak apa, mereka tidak beriman, adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ditempatkan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan juga bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkata kepada kaumnya, bagaimana firman Allah taala,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, yakni mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukannya. Nabi Ibrahim ajak kaumnya, sampailah berhujah dengan kaumnya berkaitan dengan pecahan berhala tersebut. Kalau dah betul lah, Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala dalam tempat penyembahan, pembuatan berhala, pecah semua berhala, last sekali ambil yang tukul tu letak di berhala yang paling besar. Lepas tu pakat cari siapa yang pecahkan berhala, siapa yang rosakkan berhala. Ini penyembahan kami, ini Tuhan kami, dengan macam-macam lagi hujah. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, tu tanyalah, tengok tukul tu duduk kat mana. Dia yang pegang. Tukul besar tu dia yang pegang. Tanyalah dia. Dan dia duduk kat sini, mesti dia tahu. Takkan bunyi pecah-pecah tu dia tak dengar bunyi apa. Kita bunyi tudung periuk jatuh pun dengar. Contoh itulah. Tapi tak adalah dalam ayat cerita itu baru cari pula kan, tak ada lah. Cerita kata berlalu pecah-pecah bila memecahkan batu-bata tu mesti berbunyi. Tanya dah. Tapi orang boleh terima tak? Kalau hujahan akal tu kan kalah dah. Tanya lah, biarlah dia jawab. Dia duduk sini, dia duduk tak gimana pun. Kecuali dah kalau dia pecah juga. Dia tak pecah. Akhirnya tak boleh terima juga. Bila hujah yang benar pun tak boleh terima, maka mereka menggunakan kekuasaan. Bukan menggunakan akal yang kalah tu mengakui kebenaran keesaan Tuhan. Tak, mereka menggunakan kuasa yang mereka ada untuk menjatuhkan hukuman. Maknanya tetap nak bagi kata Nabi Ibrahim itu salah, walaupun Nabi Ibrahim itu telah membuktikan dengan dalil pun tak boleh nak berhujah, dengan secara zahir, secara akal pun tak boleh berhujah, tapi mereka tetap nak jatuhkan juga hukuman. Maka mereka menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman. Tu. Bila cerita pada orang tak nak ni macam tu lah. Dia bukan orang yang nak mencari kebenaran. Mencerita pada orang yang memang tak nak kebenaran, maka itulah yang mereka akan berikan. Dan yang ke-11, mengiktikadkan bahawa selain daripada Allah tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat, dan tidak boleh disembah dan dipuja, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Surah Yunus. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim, yakni terhadap diri sendiri dan perbuatan syirik itu. Kalau kita tengok dalil ni pun, orang yang berfikir, ayat ini Allah yang turunkan, Allah yang ceritakan. Kalau kita tengok ayat Allah ceritakan ini pun dah jelas dah. Allah sendiri yang sebut. Kita beriman kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tar'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain dari Tuhan yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Ayat itu sudah jelas.
Ini Allah cerita, tak perlulah kamu beriman, ataupun Allah sahaja yang boleh memberi manfaat dan juga mendatangkan mudarat. Jadi orang yang berakal waras, bila dia mendengar ayat sedemikian, maka dia akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bila pemikiran yang tidak waras, sama juga dia tidak akan dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang berlaku, kita kena i'tiqad dalam diri kita. Sama ada sukar, sama ada susah, sama ada perkara tersebut bertentangan dengan apa yang kita nak. Kita nak, contoh, kita nak apa dia? Kita nak kalau boleh kita ni hidup selama-lamanya atas dunia. Tapi kita nak, contoh yang belum kita tak nak pun kita ni sakit. Kan ada orang nak sakit, ya Allah bagilah aku sakit ni, sihat lama dah. Tak tahu lah ada juga orang macam tu kan. Kita minta Allah bagi kita ni sihat je. Tiba-tiba kita keluar daripada pintu surau, keluar dah pakai kasut dah. Kasut pun dah, bukan kasut nipis, kasut pun dah tebal. Langkah-langkah pintu pagar, zat terpijak paku, terpacak dalam tumit kaki. Kita dah usaha dah. Bukannya kita keluar tak pakai kasut. Kalau dulu orang dulu suruh dah, dia jenis tak pakai kasut. Satu dekat rumah dia ada tempayan tepi tangga. Dia sampai tadi basuh kaki, dia tak pakai kasut. Saya sempat dulu jumpa dengan ada seorang arwah dah, memang tak pakai kasut. Dia naik bersikal ke, dia jalan kaki ke, tak tahulah tumit dia macam mana dah. Bukan dia ada yang kebal pun, tapi hebat orang dulu kan. Lepas tu kalau pijak paku pun bengkok paku tu rasanya, tak sekelak dah. Dan tak usaha dah. Kena juga kerja siapa tu. Kalau kita tak beriman kepada Allah, kalau kita tak yakin itunya jadi juga itu daripada Allah, dah satu surau dipersalahkan. Orang ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Jadi kita naik kereta contoh, kereta kita tu kita dah jaga, kita pun dah elok, dah start jalan perlahan kita bawa. Slow ikutlah laluan kita pun semua. Tiba-tiba kereta belakang pula tung langgar kita, tung langgar. Kita nak salah siapa? Orang belakang dia keluar, dia kata saya pun dah memang slow dah, tapi nak jadi macam mana? Kecuali dia keluar tu mabuk, tu memang syukur lah. Tapi yang kena kita tu, kita kena yakin tu dah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tak bagi, tak izin berlaku, buatlah macam mana pun. Pernah tengok tak ada lagi ni? Tengok lagi dah, bukan film, rakaman-rakaman dari CCTV. Lori besar, tum langgar, jatuh je. Kereta belakang lalu, dia baru sempat lagi. Kalau ikut logik ayat, dia kata ni confirm lenyek dah ni, tapi tengok bangun steady. Maknanya Allah tak izin. Allah tak izin jadi mudarat pada dia, takkan berlaku. Bukan saja dia lompat tengah-tengah macam filem Jackie Chan tu, tu berlakon boleh lah. Ada seorang lagi pula, dia ni memang orang kampung betul lah, orang kampung sampai sekarang pun lagi. Dia kerja dia cari sumber pendapatan dia, sumber hutan. Orang kampung, bukan yang ada. Dia memang sumber hutan. Dia bangun pagi, sarapan, dia bawa bekal, masuk hutan. Masuk hutan, dia tengoklah apa hasil hutan. Hutan ke, hasil hutan, petai ke, semua hasil hutan. Kebun yang dia pergi, hutan yang dia masuk tu, bukannya hutan macam hutan tepi-tepi belakang rumah kita ni. Langkau 3-4 bukit baru sampai. Langkau 3-4 bukit baru sampai hutan. Bayangkan dalam hutan riba, apa yang tak ada. Ular sawah jangan cakap lah.
Ular apa lagi? Ular tedung jangan cakap lah. Harimau pun ada, beruang pun ada, gajah pun ada. Saya pernah ikut sekali, jumpa tapak gajah besar talang. Bukan talang kecil tu, tak talang besar. Kalau dulu kan orang peluri kan talang kan, talang besar pemeluk. Bayangkan tapak gajah besar tu, agak-agak badan dia besar mana. Kita tengok dekat zoo tu kecil je kaki dia kan, besar tu. Tu pun kita kata besar sangat dah kan. Ini baru dah tapak dia besar tu, bukan dia kata tu kena gauk tak, memang besar tu kaki dia. Bayangkan badan dia besar. Lalu kan duduk pergi berselisih. Kalau beruang ni dikutip buah durian, dan kutip buah durian kumpul, dia naik ke sebelah sini, kutip, turun, tak ada dah. Kesan dia makan dah, dia angkut dah. Kesan dia banyak pokok, kesan patah dah. Rupanya beruang ni, dia sarang dia bukan di bawah. Kalau babi, sarang dia di bawah. Dia pergi pokok. Beruang ni sarang dia atas pokok punya. Dia atas pokok. Dia tarik dahan-dahan semua tu, kumpul atas pokok. Oh, macam tu punya. Jadi kita pergi tengok sarang tu, rasa kembang tekak lah, rasa tak ada nak langkah lah. Harimau ilmu belang, dengar ngauman. Ular sawah ni dia cakap, hak sempat dia bunuh, hak tak sempat dia bunuh. Saya bukan kecil-kecil, ada makan lokal kita ni kecil-kecil. Ini bukit tu paling tidak besar ketih, besar paha. Hari tu ada budak-budak muda jumpa kat atas bukit. Masa tu nak naik pokok petai, budak muda ni tahu bakal dia ambil buat turun. Lilitan badan dia 2 kaki lebih. Lilitan badan dia, bayangkan. Buat turun kampung, oh jadi pesta lah. Orang pakai pergi tengok kan. Bukan orang apa. Aisyah kata yakinnya dia masuk tempat macam tu. Sampai sekarang berapa puluh tahun dah, anak cucu pun dah ada dah. Daripada zaman dia muda sampailah dah ada cucu dah. Tu tempat sumber dia cari pendapatan. Kalau kita ikut logik akal, tak lepas langkah masuk, tak lepas pergi tempat-tempat yang macam tu. Dalam zoo tak apa, ada pagar. Ni bebas. Nak cerita kata yakinnya dia, mudarat dan manfaat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kita tengok orang yang bekerja buat binaan kan. Buat binaan kita tengok, ya Allah lucunya tengok ruatan. Buatlah kadang bukan dia pakai safety apa pun, dia buat kerja ruatan. Tapi yakin kalau berlaku sesuatu, dia dah usaha berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah melimpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Maknanya kita nak buat sesuatu, jangan sampai kita tersekat. Ada setengah orang dia terlampau takut nak buat sesuatu, sampai ke peringkat hilang keyakinan dia terhadap ketentuan sesuatu mudarat dan manfaat ini adalah di bawah kuasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia ni, sebagai makhluk yang lemah ni, kita kena adalah persiapan. Contoh bila kita nak keluar rumah, janganlah pula kita serah bulat-bulat. Yang kita nak keluar rumah, tinggal pintu tak berkunci apa, tak apa, tawakal. Kalau Allah tentukan masuk, masuklah. Betul lah.
Tapi sebagai hamba yang lemah, makhluk yang lemah ini, kita kena ada usaha. Satu hari sahabat Nabi datang, dia datang dengan, tak ingat unta ataupun kuda, datang jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, dah tamat ke belum kenderaan yang dia naik tadi? Dah tamat ke belum unta ataupun kuda tu? Kata kita tak apa, tawakal Allah Ta'ala. Silap, Nabi sudah tamat dulu. Tamat dulu, barulah tawakal. Maknanya kita sebagai hamba ni kena adalah usaha sahaja, tetapi sebagai usaha ataupun ikhtiar, tetapi ianya tidak memberi bekas, melainkan kita akan letak pada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukannya dengan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, dan akan mengampunkan yang lain dari kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini kena ingat, kena jaga. Ini juga kita kena berhati-hati, kan? Orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tak akan beri pengampunan. Itu juga Nabi sebut dalam hadis, dan orang yang lepas sembahyang dia menyebut Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian yang ke-100, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi 100 lah, 33, 99, campur 100. Nabi kata dia datang bawa dosa yang banyak pun Allah akan berikan pengampunan, melainkan dosa syirik. Dalam surah Luqman sebut, inna syirka la zulmun azim. Orang yang melakukan syirik ataupun syirik ini satu perbuatan yang sangat besar, kezaliman ataupun dosa. Jadi kita kena hati-hatilah. Maka dalam hati-hati itu kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita tak boleh nak bezakan bagaimana yang dikatakan syirik itu. Dan ke-13, kita ambil 13. Yang ke-13, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada sifat kekurangan, kebinasaan, kelemahan, dan maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam surah Syura, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, yakni dengan zat Allah, dengan sifatnya, dan dengan urusan pentadbirannya, dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Ini yang ke-13 ni perlu kita i'tiqad bahawasanya Allah tak sama sifat dia dengan sifat makhluk. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kebinasaan berbanding dengan makhluk. Makhluk, contoh makhluk hidup, Allah bersifat dengan hidup. Hidup Allah tidak sama seperti makhluk. Makhluk bersifat dengan hidup. Hidup makhluk memerlukan nyawa.
memerlukan udara, maka hidup makhluk juga adalah terbatas. Hidup Allah tidak ada garis tamatnya. Hidup makhluk ada sepadannya, ada had dan juga masa. Mendengar, Allah bersifat maha mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengar makhluk. Makhluk mendengar memerlukan kepada alat untuk mendengar. Manusia contoh menggunakan telinga untuk mendengar. Bila nak mendengar, mesti ada benda yang berbunyi, baru dapat dia dengar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlukan kepada semua itu, tetapi yakinlah kita bahawasanya Allah bersifat dengan maha mendengar. Itu salah satu contoh lah. Buat nak urai sebab panjang lagi lah kita dia. Itu pengajian khusus ada kok kita belajar kitab tauhid, salah tauhid ada. Itu mendalami dalam bab. Ini ambil ni ada ambil secara umum. Sebab Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Maknanya tidak ada suatu pun sifat, walaupun pada namanya sama, tetapi tidak sebanding, tidak ada satu pun yang menyamai dengan sifat makhluk. Itu juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun yang sekufu ataupun setara dengannya. Dan ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dalam firman yang lain Allah sebut, fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengannya. Kalau kita tengok ni pun sama juga, Allah larang. Janganlah kamu mengadakan. Kalau kita beriman, jelas, maka kita tak ada nak samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui, yakni setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Terus kalau terdahulu, insyaAllah masa kita sambung lagi pada bulan hadapan. Lepas ni kita akan masuk berkaitan dengan beriman kepada malaikat, atau beriman yang kedua. Yang baik ambillah sebagai panduan dan juga pertambahan ilmu. Salah dan silap sama-sama memberi teguran dan memperbetulkan kesilapan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.